Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersama dalam episod sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy mula melancarkan serangan, ancaman dan penyiksaan ke atas tubuh badan siapa-siapa saja yang diketahui Islam. Tuan-tuan, di peringkat awal 1400 tahun yang lalu, para sahabat bersama dengan Rasulullah, waktu tu baru 3-40 orang, 4-50 orang lah lebih kurang, tidak melebihi 100 orang. Keadaan untuk disebarkan Islam dan diamalkan Islam sangatlah susah. Mekah ketika itu, dia punya kerajaan dia tidak benarkan siapa-siapa pun masuk Islam. Siapa yang diketahui masuk Islam akan diseksa. Adapun Nabi Muhammad ketika itu, kenapa Rasulullah selaku ketua agama Islam tetapi tidak dibunuh? Jawapannya kerana bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib adalah ketua penduduk Mekah ketika itu. Abu Talib ketua penduduk Mekah dan beliau yang melindungi Rasulullah kerana sayangkan Rasulullah SAW, bukan kerana mempertahankan Islam. Sebab tu Nabi boleh sebarkan Islam. Hari itu dalam episod yang ke-10, kita dah dengar bagaimana Quraisy terus mai jumpa Abu Talib, bagi tahu, wahai Abu Talib, anak menakan kamu ni duk sebarkan Islam, kami nak kamu hentikan kegiatan dakwah Muhammad. Kalau tidak, kami akan bertindak kasar. Kemudian Abu Talib tidak bercakap apa-apa dengan Nabi. Pimpinan tertinggi Quraisy beberapa orang mai jumpa sekali lagi. Wahai Abu Talib, kali ini kalau Muhammad tak berhenti juga, kami sendiri yang akan ambil tindakan kepada dia. Sekarang ni wahai Abu Talib, hang pilih sama ada kamu nak bersama dengan kabilah kamu ataupun kamu nak bersama dengan Muhammad. Jadi itulah yang berlaku dalam kisah episod yang ke-10, dan kita tahu bagaimana tegasnya Nabi bila kita dengar hadis yang berkaitan dengan seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Habis, selesai. Kemudian Abu Talib kata, wahai Muhammad, berdakwahlah dan buatlah apa saja yang kamu nak. Aku tidak akan serahkan kamu kepada mereka dan aku akan melindungi kamu. Tuan-tuan sekalian, dalam episod ke-11 kita nak tengok Quraisy mula agresif dengan mencari siapa-siapa di kalangan hamba-hamba mereka ataupun ahli keluarga mereka yang masuk Islam, maka mereka akan mula seksa. Benda tu dimulakan antara yang paling awal mula namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, dia ada hamba abdi. Nama hamba abdinya Bilal ibn Rabah radhiyallahu an. Bilal masuk Islam. Bilal hamba abdi, kulit hitam, hamba abdi, tak ada harta apa. Jadi bila tuan dia tahu dia masuk Islam, setiap hari bila panas terik, Bilal akan diheret ke padang pasir dan dia akan diseksa oleh tuan dia, diheret ke tengah-tengah kota di bawah terik matahari, jemuk. Di negara Arab, tuan-tuan, bila mai musim saifi, datang musim panas, ke semua pusat pengajian daripada tadika umur 6 tahun sampai universiti tutup. Sebab musim panas tak selesa, sangat tak selesa kalaupun duduk dalam bangunan. Tuan-tuan bayangkan, di tengah padang pasir, dengan tidak berpakaian, di situlah Bilal diheret radhiyallahu ta'ala an. Mahalnya harga iman ketika itu.
untuk membeli ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat terpaksa membayarkan pengorbanan, penyiksaan dan juga sebahagian daripada mereka membayar nyawa mereka untuk membeli kalimah iman itu. Subhanallah. Subhanallah. Kita hari ni hidup tak ada cabaran apa pun tuan-tuan. Tak ada cabaran apa pun. Cabaran maksud saya untuk mempertahankan Islam. Cabaran kita, cabaran untuk bawa keluarga, bahtera keluarga, cabaran tempat kerja, anak, isteri, suami. Yang tu cabaran. Sahabat dulu pun ada cabaran tu. Dan lebih berat lagi adalah cabaran untuk mempertahankan Islam mereka. Tiap-tiap kali Bilal diheret di tengah terik matahari di padang pasir. Tuan dia kata, wahai Bilal, kalau kamu keluar daripada agama ni, aku lepaskan kamu. Bilal kata, Ahad. 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 Ahad bermaksud Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Jadi tuan-tuan, yang ni tak ada hadis pun. Bilal sebut tu tak ada hadis pun. Kan? Tapi dia sebut Ahad. Jadi yang tu bermaksud Bilal mempertahankan agama yang dia anuti. Dia tak mau berpindah kepada agama yang menyembah berhala, yang meminta kepada berhala. Lalu Bilal sebut satu kataan je. Bilal tengok tuan dia sebut Ahad. Ahad. Tuan dia faham perkataan Ahad itu adalah merujuk kepada Allah yang diimani oleh orang Islam, bahawa itulah Tuhan yang Esa, yang berkuasa, satu-satunya yang berkuasa di atas muka bumi ni, yang maha hidup dan tidak akan mati. Allahu Akbar. Kemudian lalu Sayyidina Abu Bakar Ibn Abi Quhafah. Semua orang kenal, tak payah sebut. Abu Bakar As-Siddiq, tak payah sebut. Abu Bakar seorang peniaga, dia orang kaya. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar membeli dan membebaskan Bilal ibn Rabah dengan harga yang berlipat kali ganda. Bila Umayyah bin Khalaf tahu Abu Bakar nak beli, dia naikkan harga. Bila Umayyah bin Khalaf naikkan harga, Abu Bakar kata, walaupun kau naikkan harga berlipat kali ganda, aku tetap akan beli Bilal untuk dibebas dan dimerdekakan Sayyidina Bilal. Masya Allah. Masya Allah. Ni sahabat tuan-tuan. Kita tengok sirah, kita akan faham. Oh, Masya Allah. Begitu susah perjuangan sahabat dulu. Kemudian, Bani Makhzum juga. Tuan-tuan tengok Quraisy macam mana. Bani Makhzum mengeluarkan hamba-hamba abdi dia, 3 orang. Yasir, Ammar ibn Yasir dan juga Sumayyah. Yasir ayah, Sumayyah ibu, Ammar anak. Dikeluarkan 3 beranak ni, mereka ni pun hamba abdi. Dikeluarkan oleh Bani Makhzum di tempat awam, lalu diseksa depan orang ramai. Antara bentuk penyiksaan itu adalah ibu kepada Ammar dibunuh oleh Bani Makhzum, dibunuh oleh Abu Jahal sendiri. Iaitu Abu Jahal, dia bunuh ibu Ammar yang bernama Sumayyah, ditikamnya tombak di kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha. Maka matilah Sumayyah sebagai wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam. Tuan-tuan nak cari mana 2 bilion hari ni orang Islam, termasuk saya yang bercakap, juga tak mampu untuk kita cari umat Rasulullah hari ni yang sanggup untuk mempertahankan iman dia dan menukarkan nyawa dia semata-mata untuk mempertahankan iman dia. Orang minta nyawa, dia bagi nyawa dia. Nyawa, tuan, benda yang paling mahal dalam hidup kita. Radhiyallahu an haula'is sahabatil kiram. Hebat iman sahabat. Sebab tu kita baca sirah, kita akan tengok kehebatan sahabat. Kemudian Ammar juga dibunuh. Yasir dibunuh. Sumayyah dibunuh radhiyallahu anhuma. Dan Ammar dilepaskan. Saya tak mau cerita tentang Ammar, tapi dia panjang. Kenapa Sayyidina Ammar dilepaskan.
Kemudian tuan-tuan, itu hamba abdi. Contoh Bilal adalah hamba abdi. Keluarga Yasir adalah hamba abdi. Teruknya disiksa ketika itu, siksaan sampai tahap dibunuh Yasir dan juga Sumayyah. Nabi SAW lalu dengan linangan air mata. Nabi lalu daripada jauh. Nabi tak boleh buat apa. Nabi nak pergi selamat, tak boleh. Itu hamba abdi mereka. Hamba abdi kepada Bani Makhzum. Bila Nabi lalu daripada jauh, Nabi tengok dengan linangan air mata. Nabi kata, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian syurga. Masya Allah. No? Razaqanallah al-jannah mithla ma razaqahumullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita syurga seperti mana Allah memberikan kepada mereka syurga. Dan semoga Allah bagi kekuatan kepada saya dan kita semua seperti Allah bagi kekuatan iman sabat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ada tak Quraisy menyiksa ahli keluarga mereka yang Islam? Ada. Iaitu Mus'ab ibn Umair yang diseksa oleh ahli keluarganya sendiri. Mus'ab bin Umair ni daripada keluarga bangsawan. Ibunya seorang jutawan besar di kota Mekah. Sehingga Rasulullah sendiri pernah sebut, aku tidak pernah melihat seorang pemuda yang lebih tampan dan lebih mewah pakaiannya daripada Mus'ab. Pakaiannya import. Sepatunya import. Keretanya import. Ni saya nak bagi faham. Minyak wanginya import. Maksudnya macam ni. Kalau Sayyidina Mus'ab lalu ketika itu, sebelum dia masuk Islam, kalau dia lalu satu-satu kawasan, semua orang tahu, ni tadi Mus'ab lalu ni. Sebab perfume yang beliau pakai adalah perfume mahal. Nak bagi tahu, barang-barang peribadi beliau adalah barang-barang mahal sebab mak beliau adalah seorang yang kaya, jutawan. Begitulah mewahnya Sayyidina Mus'ab. Dan bila Sayyidina Mus'ab masuk Islam ketika remaja, ketika dia pemuda, dia menyembunyikan Islam dia, sehinggalah dia solat satu hari, dilihat oleh Uthman ibn Talhah. Waktu tu Uthman bin Talhah tidak Islam. Uthman bin Talhah pergi bagi tahu dekat ibu Mus'ab, dia pergi mengadu. Ibu Mus'ab pun panggil, wahai Mus'ab, kalau kamu tak keluar daripada Islam, aku tarik semua kekayaan dan kemewahan yang aku berikan kepada kamu. Tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Mus'ab memilih Islam dan kesusahan. No? Ibu dia tarik semua kemewahan tersebut, tak bagilah. Kunci-kunci kereta mewah, rumah mewah, pakaian mewah, duit bulanan banyak, tak bagi. Sayyidina Mus'ab bin Umair wafat di akhir hayatnya dalam keadaan beliau hanya ada satu kain yang seandainya ditutupkan mukanya nampak kakinya, dan kalau tutup jenazah kakinya akan nampak bahagian muka. Susahnya Sayyidina Mus'ab, tetapi beliau memilih Islam, memilih iman, memilih akhirat daripada kekayaan dan kesenangan dunia yang dimiliki oleh ibu beliau yang merupakan jutawan besar ketika itu. Kemudian Sayyidina Uthman ibn Maz'un pula, kisahnya Sayyidina Uthman ibn Maz'un ni dia pergi mendapatkan, dia masuk Islam, dan bila dia melihat orang-orang yang masuk Islam ni disiksa teruk-teruk semua, bukan sikit-sikit tuan, disiksa teruk-teruk, maka Uthman ibn Maz'un mendapatkan perlindungan daripada seorang pemimpin tertinggi politik. Antara pemimpin tertinggi Mekah ketika itu ialah Walid ibn Mughirah, ayah kepada Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Walid ibn Mughirah salah seorang pemimpin tertinggi Quraisy. Sayyiduna Uthman ibn Maz'un dia masuk Islam, dan akibat ancaman yang berat yang dilakukan, siksaan dan bunuh, maka dia pergi minta perlindungan
Walid bin Mughirah ni kenal dengan Osman bin Maz'un, maka dia pun kata, kamu di bawah perlindungan aku. Kamu seorang saja. Maka tak ada siapa berani sentuh Osman bin Maz'un. Sehinggalah satu hari Sayyidina Osman bin Maz'un dia duduk seorang-seorang, dia kata, betapa tak malunya kamu wahai Osman. Dia yukhatibu nafsahu, dia bermonolog dan bercakap dengan dirinya, dia kata, kamu tak malu wahai Osman. Kamu ada Allah, kamu pergi minta perlindungan daripada seorang yang bukan Islam. Maka Osman bin Maz'un, dia pergi jumpa Al-Walid ibn Mughirah, dia mengembalikan perlindungan tadi. Dia kata, wahai Walid, aku kembalikan perlindungan kamu kepada kamu, sebab aku nak berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sampailah satu hari bila orang tahu Walid bin Mughirah tidak lagi melindungi Uthman bin Maz'un, orang pun pukul sehingga rosak sebelah mata Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Walid pun jumpa dia. Walid kata, bodoh kamu. Dulu sepanjang kamu duduk di bawah perlindungan aku, tak ada siapa pun yang berani pukul kamu. Jawab Uthman, rosak mata aku lebih aku suka daripada aku meminta perlindungan kepada seorang yang tidak beriman dengan Allah. Yang ni harga iman ataupun kualiti iman yang dimiliki oleh para sahabat. Semoga Allah memberikan kualiti iman ini kepada saya dan kita semua. Begitu juga Sayyidina Uthman ibn Affan. Tadi Uthman ibn Maz'un lain tuan. Sahabat Nabi ada yang paling terkenal Sayyidina Uthman ibn Affan, dan ada juga Sayyidina Uthman ibn Maz'un tadi. Sayyidina Uthman ibn Affan satu orang kaya. Beliau daripada satu kabilah yang terkemuka, Quraisy juga, dan beliau daripada Umayyah, keluarga terhormat di kota Mekah. Beliau seorang yang dihormati oleh penduduk Mekah. Sayyidina Uthman ibn Affan sangat dihormati, lemah lembut, pemalu, kaya, kacak. Sayyidina Uthman ibn Affan, bila dia masuk Islam, bapa saudara dia bernama Al-Hakam ibn Abil As. Al-Hakam ibn Abil As, bapa saudara dia, ikat dia di dalam rumah, kemudian tak bagi makan. Kemudian pak saudara dia kata, selama kamu tak keluar dari Islam, kamu takkan diberi makan. Kata Sayyidina Uthman, selama mana pun kamu nak seksa saya untuk diikat, maka saya akan tetap dalam keadaan kekal dalam agama ini. Berapa hari pun tak bagi makan, kata Sayyidina Uthman bin Affan, aku akan tetap dengan agama ni. Maka Sayyidina Uthman bin Affan pun tak keluar daripada agama tu. Pak menakan dia tengok keteguhan iman tadi, maka dia pun lepaskan. Tidak lagi disiksa Sayyidina Uthman bin Affan. Tuan-tuan pernah dengar Sayyidina Uthman bin Affan jadi pemimpin, khalifah satu hari nanti kan? Begitu keadaan Islam mereka. Tuan-tuan dengar kisah Mus'ab ibn Umair. Tuan-tuan dengar kisah Bilal ibn Rabah. Tuan-tuan dengar kisah Uthman ibn Maz'un. Tuan-tuan dengar kisah Ammar ibn Yasir. Satu hari tuan-tuan akan tengok kisah beliau kan. Susahnya ketika tahun-tahun awal mereka memeluk Islam. Dan yang terakhir untuk episod ni tuan-tuan, seorang sahabat yang jarang kita dengar, nama beliau Khabbab ibn Arat radhiyallahu ta'ala anhu, iaitulah guru Quran yang masuk Islam awal. Lebih awal dia masuk Islam daripada Fatimah bintul Khattab. Dia masuk Islam lebih awal daripada Sa'id ibn Zaid, sepupu Umar bin Khattab, dan dia masuk Islam lebih awal daripada Umar bin Khattab. Khabbab ibn Arat ni. Tapi nama beliau tidak masyhur. Beliau sangatlah hebat. Kata Khabbab ibn Arat, dahulu di awal-awal Islam, mereka menangkap aku, mengikat aku, lalu menggolek-golekkan tubuh aku di atas bara yang sedang dibakar. Api tak naiklah, bara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Khabbab, aku digolek di atas bara. Bukan duduk atas bara tu, duduk tempat yang agak tinggi, bara di bawah. Itu pun tuan-tuan boleh masak, no? Kemudian Sayyidina Khabbab pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, beliau pernah mengangkat bajunya dan menunjukkan tulang yang tersembul keluar akibat daripada siksaan yang dia terima beberapa belas tahun yang lalu. Lama dah sampai terkeluar. Masya Allah, Masya Allah. Hebat sahabat mempertahankan iman, dan hebat para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bawa Islam yang hari ini kita dapat, yang saya hari ini mengenal Allah, boleh sujud dan rokok kepada Allah. No? Susahnya para sahabat menampung iman. Kalau Nabi seorang pun kan, macam mana keadaan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat inilah yang bantu Nabi SAW pertahankan iman supaya iman itu kekal dan dapat disebarkan ke seluruh alam sampai 2021 zaman kita hari ini. Barakallahu fikum ayyuhas sahabah, nafa'allahu bikumul ummah. Takat tu dulu insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Penyayang. Saya Muhammad Wadi Anwar bin Ayub melancarkan sebuah NGO yang telah berjaya kami daftarkan dengan nama Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda. Kami bertekad dengan platform NGO ini untuk membantu asnaf fakir miskin, perbaiki kehidupan mereka yang serba kekurangan, insya-Allah. Dan yang kedua, saya berazam bersama dengan rakan-rakan untuk membantu menyelesaikan pembinaan rumah-rumah Allah, masjid yang terbengkalai yang kita lihat di bumi Malaysia ini. Semoga dengan niat ini Allah SWT menerima dan membantu kita dan kami untuk merealisasikan dua tujuan utama ini. Dan kita juga mengharapkan daripada semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan kami, kita ikhlas bersama membantu umat Nabi SAW, memudahkan mereka, dan semoga NGO ini dapat menjadi platform, jalan dan wasilah untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.